Selamat kembali ke channel kita dan seram. Semoga sahabat semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Saya kenalkan kembali, nama saya adalah Ali. Video ini adalah lanjutan dari kisah Simbang hujung minggu sebelum ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat kerana sabar menanti sambungannya pada minggu ini. Saya harap kisah kali ini juga dapat menghiburkan semua di penghujungnya nanti. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita kembali di mana babak sebelum ini tertangguh. Selepas melepaskan hajatnya di tandas, Ramzi pun keluar dari salah satu kubikel sambil membetulkan seluarnya. Pada waktu itu, tiba-tiba sahaja dia terdengar ada bunyi guli terjatuh dalam tandas. Puas dia mencari arah bunyi guli itu datang, tapi arah bunyi itu kerap berubah-ubah yang menyukarkan dia mencari dari mana datangnya bunyi guli itu. Dalam dia mencari-cari arah bunyi itu, Ramzi perasan seolah ada satu mata mengintai dari salah satu kubikel tandas itu. Pada ketika itu, kelihatannya Ramzi dalam keadaan marah sekali dan menganggap ada sesuatu atau seseorang yang sedang mempermainkannya. Dalam pada itu, di dalam bilik pula, Sam asyik memerhatikan jam di dinding berkali-kali dan macam-macam rasa tak puas hati disebutnya kerana kelewatan Ramzi pulang dari tandas itu. Aku dan Ustaz pun cuba menenangkan perasaan Sam ketika itu. Tak apalah, kita bagi peluang kat Ramzi sekejap, lagipun kalau tak ada auditor macam dia dalam bilik ni tak sedap juga kan. Kataku bagi menenangkan keadaan seketika. Masing-masing termasuk aku pun tergelak sama mendengarnya. Setelah hampir 10 minit menunggu, Sam dengan muka yang sudah bosan pun mula kelihatan tak tentu arah. Asal aku nak cerita je mulalah si Ramzi ni buat hal. Sam mula meluahkan rasa bosannya. Habis sahaja Sam menyudahkan ayatnya, tiba-tiba sahaja Ramzi masuk ke dalam bilik dengan tergesa-gesa. Dari riak wajahnya kelihatan dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kali ini dia mula meminta maaf sambil tersenyum kelat kerana lambat masuk semula ke dalam bilik. Tambah pelik lagi, apabila dia seolah-olah cuba duduk lebih rapat dengan kami semua. Dari kelakuannya ini, memang ada sesuatu yang dikehendaki oleh Ramzi. Sam pun berkata, napa rapat-rapat ni? Kau takut ke apa? Ramzi pun hanya tersenyum sahaja dengan muka kelatnya itu. Ramzi pun membalas, baik, teruskan cerita kau Sam, aku nak dengar. Kali ini aku janji takkan kacau kau bercerita. Dalam hati kami memang lain macam dah si Ramzi ni. Setelah semua bersedia, lalu Sam yang begitu bersemangat pada malam ini pun memulakan ceritanya. Aku nak cerita satu pengalaman aku sendiri masa kecil. Masa itu aku baru berumur 12 tahun dan mengikuti keluarga aku berpindah ke Shah Alam. Ayahku baru sahaja ditukarkan ke cawangan baru di mana dia bertugas oleh syarikatnya. Kisah kali ini berkaitan gangguan kotak misteri yang aku jumpa di rumah sewa itu. Disebabkan syarikat tidak menyediakan rumah, jadi ayahku telah mencari sebuah rumah untuk kami sekeluarga tinggal di Shah Alam. Ayahku mendapatkan rumah sewa ini dari kenalan teman-temannya juga. Jadi tak banyak maklumat tentang latar belakang rumah ini yang ayah tahu. Ayahku cuma tahu yang pemilik rumah ini telah pun berpindah ke luar negara beberapa tahun lalu. Jadi ayahku berurusan dengan salah seorang ahli keluarganya yang diamanahkan menjaga rumah itu untuk mendapatkan kunci dan juga pembayaran sewa bulanannya. Aku pada masa tu merasakan rumah itu amat mewah sekali. Ruang bilik-bilik yang ada di rumah itu semuanya besar-besar belaka. Aku cuba menyesuaikan diri aku di dalam bilik yang disediakan. Semua perabot di rumah itu adalah milik tuan punya rumah termasuk yang berada di dalam bilik aku. Jadi petang itu aku pun mula melihat-lihat perabot seperti almari dan laci-laci yang ada di bilikku. Dalam banyak-banyak laci yang aku buka,
Aku terjumpa satu kotak yang diperbuat dari besi di dalam dari salah satunya. Disebabkan hati budak-budak aku yang kuat ingin tahu, aku pun membelek kotak itu dan cuba membuka bagi melihat isi di dalamnya. Apabila aku buka kotak itu, kelihatan ada satu kain kuning seperti membalut sesuatu dan gambar lama seorang perempuan. Tanpa mengeluarkan kain dan gambar itu, aku melihat-lihat sahaja secara memegang kotak itu. Aku lihat wajah perempuan di dalam gambar itu sungguh cantik sekali. Tiba-tiba, aku merasakan ada sambaran angin di belakangku. Ianya membuatkan aku berasa seram sedikit. Ini membuatkan aku lekas-lekas menutup kembali kotak pelik itu dan menyimpannya kembali di dalam laci seperti sedia kala. Sedang aku termenung seketika, ayahku pula muncul di depan pintu bilik aku. Dia mengajak aku untuk keluar makan malam di luar. Maklumlah kami pun belum membeli apa-apa bahan masakan untuk dimasak pada hari itu. Selesai sahaja kami makan malam, ayahku pun membawaku pulang semula ke rumah dalam waktu hampir maghrib. Aku sempat membantu emakku meletakkan beberapa barangan di dapur sebelum menuju naik ke bilik aku. Semasa aku naik ke atas bilik aku yang masih gelap itu, dari pintu aku seolah-olah melihat satu bayang lembaga sedang duduk di atas katil. Aku rasa sungguh terkejut dengan penampakan itu. Lalu dengan segera aku menghidupkan lampu bilikku. Setelah suis lampu dinyalakan, mujur tiada apa-apa yang aku lihat lagi di katilku itu. Aku benar-benar berharap apa yang aku lihat tadi hanyalah khayalan aku semata-mata. Malam itu, walaupun dengan rasa berat hati, aku tetap tidur berseorangan di dalam bilik itu dengan lampu yang tertutup. Tetapi aku telah membiarkan pintu bilikku terbuka untuk mengurangi ketakutanku pada waktu itu. Tanpa aku duga, semasa aku tidur lembaga tadi rupanya masih ada di dalam bilikku dan aku merasakan ianya terapung di atas aku. Aku berfikiran begitu kerana naluri aku merasakan ada sesuatu sedang memerhatikan aku ketika tidur pada malam itu. Ini dikuatkan lagi apabila aku dikejutkan ketika merasakan pipiku dibasahi oleh sesuatu cecair. Aku mendapati cecair itu berlendir dan berbau sekali. Ini membuatkan aku terus membuka mata bagi mencari kepastiannya. Apabila aku membuka mata, alangkah terkejutnya. Aku melihat ada satu wajah wanita yang menyeramkan sekali sedang memerhatikan aku. Seolah-olah dia cuba memastikan siapakah yang tidur di dalam bilik itu. Aku terdengar lembaga itu berkata dengan suara perlahan dan sayu sekali, "Tipu. Tipu, begitulah jika aku tak salah dengar." Disebabkan gangguan yang menggila itu, aku pun tidak mengambil masa yang lama. Aku segera bangun dari katil dan berlari menuju ke pintu bilik yang terbuka. Aku segera berlari ke bilik ayah dan ibuku. Aku mengetuk dan memanggil ayahku beberapa kali untuk membangunkan mereka. Alhamdulillah, ayahku bangun juga dan bertanya kepada aku apa yang telah berlaku. Pada mulanya ayahku tidak mahu mempercayai gangguan yang aku alami. Jadi aku meminta dia segera ke bilik aku untuk melihat kotak yang aku temui petang tadi. Kerana aku mengesyaki yang gangguan adalah berpunca dari kotak pelik itu. Setelah ayahku pergi ke bilik aku tunjukkan tempat kotak itu disimpan dari pintu bilik sahaja. Aku terasa takut untuk masuk ke dalam. Namun ayahku terus masuk ke dalam bilik dan terus mencari kotak itu. Dia kemudiannya membelek-belek kotak itu dan melihat isinya di dalam. Dalam percaya dan tidak, ayahku meminta aku tidur sahaja di dalam biliknya pada malam itu. Dia kata esok dia akan berusaha mencari penyelesaiannya. Pada keesokannya, melalui bantuan rakan-rakan ayahku, dia akhirnya membawa kotak itu ke salah seorang pengamal perubatan alternatif. Dari apa yang aku tahu, kotak itu telah dibawa ke satu tempat untuk dibuang jauh dari rumah sewaku.
Alhamdulillah tiada lagi gangguan dari makhluk itu selepas itu. Itulah sahaja kisah yang aku alami sendiri pada umurku 12 tahun, kata Sam kepada kami semua. Pada mulanya, rasa macam tak berani nak ceritakan kat sesiapa. Tapi baru hari ini aku ada keberanian bercerita tentangnya. Selepas Sam habis bercerita, aku pun memberitahu Ustaz dan Sam yang Ramsi telah pun tertidur dari cara posisi dia berbaring itu. Aku berkata lagi, patutlah dia cakap tak nak banyak memberi komen. Kami semua pun tergelak kecil melihatkan cara Ramsi tidur itu. Tiba-tiba kami terdengar suara Ramsi meronta-ronta dari tempat ia berbaring. Kenapa tu? Kata Sam pula. Ini diikuti suaranya berbunyi seperti meminta tolong walaupun tidak jelas sebutannya. Aku merasakan lain macam pula kali ini. Takkan mengigau pula budak ni? Kataku kepada Ustaz dan Sam. Pada waktu itu, masih lagi kedengaran suara Ramsi seperti meronta-ronta meminta tolong. Disebabkan hatiku sudah tidak sedap, aku mengajak Ustaz dan Sam segera mengejutkan Ramsi. Entah kena sampuk tak? Kata Sam pula kepada kami. Hati kami mula berdebar-debar menghampiri Ramsi. Sahabat dan penonton yang dihormati sekalian, kisah seterusnya adalah dari pengalaman Ramsi yang diganggu makhluk halus. Setelah Ustaz menghampiri Ramsi, dia pun membaca beberapa ayat suci Al-Quran dan terus memegang bahu Ramsi. Ustaz kemudian cuba memanggil namanya, Ramsi. Hoi Ramsi, bangun, kata Ustaz pada waktu itu. Aku dan Sam amat berharap kejadian ini akan berakhir dengan cepat dalam keadaan baik-baik sahaja. Alhamdulillah, apabila Ustaz menyentuh bahu Ramsi, dia pun segera terbangun sambil tercungap-cungap seperti telah berlari beberapa kilometer keadaannya ketika itu. Dia memandang-mandang ke arah hujung katil beberapa kali, sepertinya mencari sesuatu. Ramsi kemudiannya duduk seketika dan beristighfar beberapa kali dengan dahi yang dibasahi peluh. Setelah keadaan agak tenang sedikit, barulah Ustaz bertanya kepada Ramsi apa yang berlaku sebenarnya. Ramsi pun mula memberitahu perkara yang terjadi, di mana ia berlaku di pertengahan Sam bercerita tadi. Katanya, masa dia cuba meniarap dengan menghulurkan tangannya ke hujung katil, tiba-tiba dia terasa tangan kanan yang dijulurkan keluar dari katil itu seperti ditarik kuat oleh satu kelibat berwarna hitam. Pada waktu itu juga, dia sepertinya dibawa keluar ke alam lain. Kepalanya terasa khayal seketika dan badannya terasa lemah sekali. Dia tidak berupaya berbuat apa-apa pada ketika itu. Ustaz terdiam mendengarkan penjelasan dari Ramsi itu. Lalu meminta dia bertenang seketika dan bercerita dari awal tentang apa sebenarnya yang berlaku. Ramsi menundukkan kepalanya seperti malu untuk bercerita kisah awal dia menerima gangguan ini. Tetapi setelah didesak oleh Sam, barulah Ramsi bercerita kisah gangguan awalnya yang bermula dari tandas tadi. Baiklah, kata Ramsi sambil mengelap-ngelap dahinya yang berpeluh itu. Semasa aku di tandas tadi, aku terdengar bunyi guli terjatuh beberapa kali. Puas aku mencari arah guli itu. Tapi arahnya berubah-ubah pula. Tiba-tiba, aku ternampak dalam satu kubikel ada seorang budak yang botak berkulit hitam dengan mata yang besar sedang mengintai-ngintai aku. Pada masa itu, hati aku terasa sedikit geram kerana seolah-olah ada sesuatu cuba nak mempermainkan aku. Dalam rasa marah itu, aku berfikir apa yang harus aku buat untuk mengajar makhluk itu. Aku pun segera pergi ke arah kubikel tadi. Aku sedar, tiada siapa pun yang berada di dalam tandas pada ketika itu melainkan aku. Sampai sahaja di depan pintu tandas itu, aku pun menendang pintu tandas itu beberapa kali sambil memaki makhluk itu berulang kali. Aku jerit, kau siapa hah? Takat pendek cam tu apa sangat kau boleh buat?
Tiba-tiba aku terdengar beberapa bunyi tapak kecil dalam tandas itu seperti sedang berlari-lari. Aku yang takut pun segera keluar dari tandas itu tanpa menoleh ke belakang. Aku masih lagi dengar bunyi tapak kaki itu mengejar aku hinggalah aku sampai di hadapan pintu bilik ini. Aku pun cuba memberanikan diri melihat belakang. Aku nampak ada satu makhluk itu telah berada di hujung koridor sedang berdiri dan memerhatikan aku. Lalu aku mengacah-acah ke arah makhluk itu, sambil berkata mari tunjukkan apa kau boleh buat. Yang tak sedapnya, bila tiba-tiba muncul lagi 2 ekor makhluk itu yang memandang aku dengan muka yang geram. Aku mulalah berasa takut, tapi sebelum aku masuk ke dalam bilik aku cuba kawal air muka aku dari menunjukkan rasa takut kat korang semua. Itu pasal aku cuba duduk dekat-dekat korang semua bila aku masuk tadi. Masa di pertengahan Sam bercerita itulah aku cuba meniarap. Tapi aku tidak tidur sebenarnya dan masa itulah gangguan tangan aku ditarik oleh makhluk itu. Kami bertiga malam itu hanya mampu menunjukkan rasa simpati terhadap Ramsey. Selepas gangguan itu, kami pun menghentikan sesi bercerita kami. Malam itu kami berempat mengambil keputusan untuk tidur di dalam bilik itu sahaja dan menahan dari ke tandas sehingga ke pagi. Begitulah kesudahan kisah sesi simbang seram kami pada malam itu. Diharapkan kita semua dapat berhibur dari kisah yang saya kongsikan ini. Mungkin juga ada terselit pengajaran buat kami semua. Terima kasih saya ucapkan dan sehingga bertemu lagi.